A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Najwan Nur Hakim bin Muhammad Nasri. Nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan sifat kudrat pada bahagian 16 bulan 12 sehingga 22 bulan 12. Okey, apa yang saya lihat dan dapat berkenaan dengan video yang saya lihat di klip. Video tu dia nak menceritakan berkenaan dengan sifat kudrat lah. Sebelum saya pergi ke sifat kudrat dengan lebih terperinci, kita akan pergi dulu ke sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani dan apa pula sifat maknawi ni? Kita akan dapat bezalah antara sifat ma'ani ni dengan sifat maknawi ni. Okey, kita akan pergi ke sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani ni? Sifat ma'ani ni terdiri daripada sifat-sifat Allah iaitu kudrah. Iaitu apa? Yang bermaksud Allah Maha Berkuasa. Yang kedua iaitu iradah. Apa? Allah Maha Berkehendak. Ilmu, Allah Maha Mengetahui. Kalam, Allah Maha Berkata-kata. Sama, Allah Maha Mendengar. Basar, Allah Maha Melihat. Dan haya, Allah Maha Hidup. Okey, itu adalah sifat ma'ani. Manakala sifat maknawi pula iaitu terdiri daripada qadirun, muridun, alimun, mutakallimun, sami'un, basirun dan hayyun. Sifat ma'ani adalah sifat azali yang ada pada zat Allah yang tak berpisah dari zat Allah, juga dikatakan sifat wujudiyah. Kerana apa? Ia adalah sifat yang pasti wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terdapat golongan yang mempertikaikan berkenaan dengan sifat ma'ani. Salah satu golongan yang mempertikaikan berkenaan dengan sifat ma'ani iaitu golongan Mu'tazilah. Kita faham golongan Mu'tazilah ni iaitu golongan fahaman yang sesat. Mereka ni menggunakan akal melebihi hak yang sepatutnya. Yang itulah golongan Mu'tazilah ni. Ingatlah Mu'tazilah ni menggunakan akal lebih pada hak yang ditetapkan. Okey, mereka ni golongan Mu'tazilah ni berbeza pendapat dengan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menyatakan permasalahan berkenaan dengan sifat ma'ani ni. Mereka ni mengingkari kewujudan sifat ma'ani bagi Allah dengan mengatakan bahawa apa dia? Mereka berpendapat sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui tanpa bersifat dengan sifat ilmu. Itu bermaha berkuasa tanpa perlu disandarkan kepadanya sifat berkuasa dan seterusnya. Mereka berpegang bahawa penyandaran sifat-sifat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala akan melazimkan berbilangnya zat-zat yang qadim dengan berbilang-bilangnya sifat. Maka barang siapa yang berpegang dengan perkara ini sesungguhnya adalah kafir. Yang tu pandangan yang pertama yang dikeluarkan oleh golongan Mu'tazilah. Pandangan kedua, golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa mereka mengatakan bahawa Maha Mengetahui dan Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Berkuasa itu adalah sesuatu yang wajib dan berhak bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memerlukan kewujudan sifat kudrat dan ilmu. Yang tu pandangan yang kedua. Okey, pandangan yang ketiga, golongan Mu'tazilah ni mengatakan bahawa sesungguhnya Allah itu sempurna dengan zatnya dan sekiranya kita mengatakan tabiknya Maha Mengetahui Allah itu dengan perantaraan sifat ilmu padanya, hal ini menjadikan kurangnya kesempurnaan pada zatnya kerana wujudnya perantaraan dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa perkara ini adalah salah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang tu pendapat ketiga mereka mengatakan, iaitu golongan Mu'tazilah lah. Kenyataan yang dikeluarkan ini hanyalah sekadar pandangan yang mengelirukan dalam golongan Mu'tazilah kerana mereka terlalu menggunakan akal lebih daripada hak yang sepatutnya mereka gunakan dalam permasalahan ini. Macam saya katakan tadi, golongan Mu'tazilah ni bila nak mengeluarkan suatu pandangan, suatu pendapat ni, mereka menggunakan akal
lebih pada had yang ditetapkan. Sesungguhnya yang dikatakan mustahil pada berbilangnya perkara yang qadim itu sekiranya wujud zat-zat qadim yang berbilang, bukan pada berbilangnya sifat pada satu zat. Seterusnya kita akan pergi iaitu sifat kudrat. Apa itu sifat kudrat? Sifat kudrat ni Allah Maha berkuasa, iaitu satu sifat yang qadim lagi azali yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan zat yang mana sifat ini tidak berpisah dari zat Allah. Tugas sifat ini adalah mengadakan atau meniadakan sesuatu yang harus. Sifat ini bertakluk dengan takluk solhi, iaitu pada takluk solhi ini itu layak bagi kudrah bagi Allah mengadakan atau mentiadakan sesuatu yang harus. Sifat ini juga bertakluk dengan takluk tanjizi, iaitu apa? Terlaksana mengadakan atau meniadakan sesuatu mungkinat. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat lemah. Yang ini memang mustahil lah Allah bersifat lemah. Sebab apa? Allah Maha berkuasa. Allah Maha bersifat kudrah. Sifat kudrah ni adalah satu, tetapi bila dilihat dari aspek ta'aluk solhi, iaitu ta'aluk yang azli lagi qadim, apabila kita lihat pada ta'aluk tanjizi, ia adalah yakni, iaitu kedua-dua ta'aluk ini merujuk kepada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalil akli bagi sifat kudrah, iaitu pencipta alam ini maha berkuasa dan alam ini berlaku secara tersusun dan sistematik, dan alam ini mempunyai pelbagai perkara ajaib yang menghairankan akal untuk berfikir, yang mana kita lihat penciptaan alam ini menunjukkan ada pencipta yang sempurna dan tidak lemah, dan jikalau pencipta itu lemah maka dia tidak mampu mencipta alam ini dengan sempurna. Dan kalau kita pencipta alam ini lemah, semestinya zat yang lemah itu tak mampu nak mencipta alam ini secara tersusun rapi. Alam yang tersusun rapi ini menunjukkan bahawa ada pencipta yang maha berkuasa. Okey, dia nak menciptakan bahawasanya alam kita ni yang mempunyai, orang kata apa, susunan yang rapi, mempunyai perkara-perkara yang ajaib ini, mempunyai satu yang kata mempunyai pencipta yang maha berkuasa. Mana kata Allah lah maha berkuasa yang mencipta alam ini. Apa yang boleh kita buat kesimpulan secara qiyasi, iaitu muqaddimah kubra, setiap perbuatan itu diciptakan oleh maha berkuasa. Muqaddimah sughra, alam ini adalah satu perbuatan ciptaan yang sangat rapi. Natijah, alam ini dicipta oleh maha berkuasa. Okey, ini adalah kesimpulan secara qiyasi lah. Lepas tu Imam Al-Ghazali ni berkata, asal yang mana yang ingin dipertikaikan? Imam Ghazali pun berkata macam, apa yang mana, tang mana yang ingin dipertikaikan lagi? Maka time tu pembangkang musuh berkata, dia berkata, bagaimana kamu mengatakan bahawa alam ini adalah satu perbuatan ciptaan yang sangat rapi? Pembangkang ni berkata dan dia menafikan lah. Dia berkata yang macam saya kata tadi, bagaimana kamu mengatakan bahawa alam ini adalah satu perbuatan ciptaan yang sangat rapi? Dan jawab Imam Ghazali, yang kami maksudkan bahawa alam ini adalah satu ciptaan yang berlaku secara teratur, yang mempunyai undang-undang yang tidak boleh dipertikaikan, yang mana ciptaannya itu tidak berlaku sebarangan, seperti mana diciptakan kepada manusia itu dengan sempurna dan tersusun. Ini menunjukkan kepada wujudnya pencipta yang maha berkuasa. Itulah jawapan Imam Ghazali kepada pembangkang. Seterusnya, apabila musuh berkata, dengan apa kamu mengetahui bahawa setiap ciptaan itu penciptanya maha berkuasa? Lepas tu jawapannya lagi, Imam Ghazali berkata, manusia itu mampu untuk mengetahui bahawa alam ini ada penciptanya, dan penciptanya itu adalah maha berkuasa. Dan ia dapat diketahui melalui akal yang sejahteranya, secara fitrahnya dan tanpa perlu usaha, maka akal dapat menerima tanpa dalil, jadi akal tidak mampu untuk menolaknya atau mengingkarinya. Yang ni dia nak cerita Imam Ghazali menjawab lah. Kita pun bahawanya kita pun mengetahui bahawa alam ini ada penciptanya. Kita pun boleh berfikir melalui akal bahawasanya alam ini dicipta oleh yang maha berkuasa. Imam Ghazali pun berkata lagi, kami akan khususkan satu dalil untuk memutuskan kekeliruan yang dikemukakan oleh musuh.
Maka hujah kami buktikan Allah itu maha berkuasa dan alam yang sempurna ini merupakan ciptaannya. Maka kami buktikan begini. Okey, dia buktikan begini iaitu kepada dua lah. Yang pertama, alam ini muncul daripada zat Allah dan ini adalah mustahil. Kerana kalau alam ini sebahagian daripada zat Allah, maka alam ini qadim. Yang kedua, alam ini diciptakan daripada sifat qudrah yang ada pada zat, maka ini adalah yang benar. Apabila Musa berkata sifat qudrat ini adalah qadim, alam yang baru ini bukan qadim. Kami menjawab perkara ini adalah berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan sifat qadim. Hukum hakam ini adalah sebagaimana contoh-contohnya mempunyai 4. Yang pertama, sifat-sifat ma'ani ini. Itu bukanlah diri zat dan ia tidak terpisah daripada zat. Bahkan ia merupakan perkara yang lain daripada zat. Yang kedua, hukum yang kedua iaitu sifat-sifat Allah itu adalah qadim, lagi tidak baharu. Yang ketiga, sifat-sifat Allah itu ada atau berdiri pada zat Allah. Yang keempat hukumnya iaitu nama-nama Allah yang muncul daripada kata nama sifat itu. Memang benar ada pada Allah sejak qadim lagi azali dan selama-lamanya. Seterusnya, perkaitan sifat dengan perkara lain. Yang pertama iaitu berkenaan dengan qudrat dan iradat. Dia nak menceritakan bagaimana bertakluk atau berfungsinya terhadap perkara yang baharu dan harus saja. Bertakluk itu bermaksudnya berfungsilah terhadap perkara yang baru dan harus saja itu berkenaan dengan qudrat dan iradat. Sama ada bertakluk mengadakan perkara baharu atau meniadakan perkara baharu itu. Yang kedua, ilmu dan kalam. Iaitu apa dah? Bertakluk atau berfungsi dengan perkara wajib ada, iaitu sebagai contoh sifat Allah dan zat Allah dan sifat mustahil. Yang ketiga iaitu sama' dan basar, iaitu bertakluk kepada perkara yang ada sahaja. Yang keempat, sifat hidup iaitu sifat hayat. Tidak bertakluk perkara-perkara lain. Kerana apa? Sebab hanya sifat yang khusus pada zat Allah yang maha hidup. Seterusnya, sifat qudrat bertakluk kepada perkara yang harus ada yang dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang ada itu tidak ada kesudahan baginya. Maksud kesudahan baginya ialah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta itu tidak ada kesudahannya. Okey, maksud kata tidak ada kesudahan tu maksud kata perkara-perkara yang Allah SWT itu tidak ada kesudahan lah, tak ada penamatnya. Lebih kurang macam tu lah. Alam ini termasuk dalam perkara mungkinat, iaitu pada perkara mungkinat ni. Perkara harus, iaitu kudrat Allah itu bertakluk terhadap alam ini. Kudrat Allah ni memindahkan atau mengeluarkan alam tak ada kepada kewujudan alam. Lepas tu kalau begitu, perkara yang harus berkekalan pada bila-bila dan kudrat sangat mencukupi perkara itu, semua tanpa rasa lemah, rasa penat. Maka ini yang kami buktikan bahawa ta'aluk kudrat Allah Ta'ala itu umum meliputi semua perkara yang harus bermula daripada yang pencipta alam sampai kepada akhirat esok. Dia telah muncul sebagai satu-satunya pencipta seluruh dunia. Okey, yang seterusnya iaitu berkenaan dengan apa yang saya lihat dalam video itu berkenaan dengan khilaf malum. Perkara yang mustahil atau harus atau wajib. Yang ni dibincangkan. Sebagai contohnya, dia nak menceritakan berkenaan dengan alam ini sama ada wajib, harus atau mustahil. Dia membagikan kepada 3 perkara. Yang pertama iaitu keadaan alam ini wajib ada dengan sebab adalah mengadakannya. Maksud kata dilihatnya kudrat dan iradat Allah telah menentukan bahawa alam ini ada pada waktu ini, maka pasti alam ini ada. Yang kedua, keadaan alam ini mustahil. Maksud kata akal tak boleh terima alam ini tidak ada. Kalau kita ambil kira tentang iradat dan kudrat tidak bertakluk untuk mewujudkan alam ini, mustahil alam itu ada. Ini andaian sahaja kerana ada juga alam ini sudah pasti ada wujud perkara baharu tanpa sebab. Yang ketiga, keadaan ketiga iaitu keadaan alam ini harus. Keadaan Allah tidak bertakluk untuk jadi alam. Dipandang alam boleh menerima ada atau tidak ada. Ia dipanggil harus. Ini cuma andaian akal saja. Kita perlu ingat ada keadaan yang iaitu keadaan alam ini wajib. Yang kedua, keadaan alam ini mustahil. Keadaan alam ini harus. Okey, setakat itu saja daripada pembentangan saja. Wallahu alam.